Bismillah. Jangan lupa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna min nafi'a wa fahman mustaqima. Wa hidayatan lisan-bil wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna na'rifu bi awamirika wa na'rifu bi nawahiyaka wa sunnatul nabiyyi wa nahnu malaikatil muqarrabin wa khurujna min az-zulumati al-wahid وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا به وبعلمه في الدار والآخرة. Kita sampai ke yang ikut saya tandanya dan telah mengeluar oleh Ahmad. Ya. Dan telah mengeluar oleh Ahmad dan Tabarani dan Baihaqi dan Hakim dan telah mengeluar di sini maksudnya meriwayatkan hadis. Maksud mengeluar di sini maknanya meriwayatkan hadis serta sanadnya. Mana riwayatkan hadis serta sebut akan sanad-sanad bagi hadis. Itu mana kata mengeluar oleh Ahmad, yakni Imam Ahmad Al-Hambali. Imam Ahmad Al-Hambali, tuan mazhab Hambali. Dan Tabarani. Jadi hadis lagi akan datang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabarani dan Baihaqi dan Imam Baihaqi dan Hakim. Imam Hakim di dalam kitab-kitab hadis bagi mereka, Imam Ahmad dalam musnad dia, Tabarani di dalam kitab sunan, Baihaqi dalam kitab hadis dia, Hakim di dalam kitab mustadrak kita. Semuanya kitab hadis. Semuanya nama-nama bagi ulama besar dalam ilmu hadis. Hadisnya ialah di mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan, kemudian keluar ia.
katanya di mana-mana perempuan memakai bauan, pakai benda yang wangi, minyak bau dan sebagainya. Kemudian dia pakai itu bukan sekadar dalam rumah, kemudian keluar daripada rumah. Maka lalu ia atas suatu kaum, yakni suatu kaum daripada orang lelaki. Ini tak kiralah perempuan itu mempunyai suami atau tidak. Sekiranya dia pakai bauan dan dia keluar daripada tempat kediamannya, rumahnya, kemudian dia lalu di atas kaum daripada orang lelaki ajnabi, supaya mendapat mereka itu akan baunya. Jadi maknanya dia pakai bauan untuk harumkan, wangikan bau badannya. Dan dia keluar daripada rumah tu tujuan dianya supaya mendapat mereka itu kaum lelaki akan baunya, akan bau wangi kat badan dia. Jadi maknanya tujuan dia begitu, bukan semata-mata pakai bauan, bukan. Kena dia punya apa ni? Supaya mereka itu, kaum lelaki itu dapat akan baunya, iaitu kosak dia. Tujuan dia pakaikan bauan kat diri dia dan dia keluar tu untuk apabila lalu pada orang lelaki, supaya orang lelaki itu dapatkan bau harum, bau wangi, bauan yang dia pakai. Jadi tujuan dia begitu, bukan semata-mata dia pakai bauan, bahkan sengaja dia tu nak jadinya begitu. Maka perempuan itu seperti buat zina. Maka perempuan itu seperti buat zina, dan tiap-tiap mata orang lelaki memandang itu zina. Tiap-tiap mata orang lelaki memandang kepada perempuan itu adalah zina. Tapi maksud di sini zina di sini ialah zina mata. Zina mata, bukan zina yang kena rejam, kena had, itu bukan. Dimaksud dengan katanya tiap-tiap mata orang lelaki yang ajnabi yang memandang kepada perempuan yang tersebut itu adalah zina, yakni zina mata. Zina mata, mana tengok kepada perempuan yang diharam tengok. Maknanya bukan zina yang maklum tu, bukan. Zina mata ni hukumnya ialah dosa kecil. Adapun zina yang maklum itu adalah dosa besar. Zina mata ialah dosa kecil. Mana tengok kepada lelaki, tengok kepada perempuan yang ajnabi, perempuan tengok pada lelaki yang ajnabi, maka itulah adalah zina mata. Kemudian hadis ini merupakan bahasanya, memberi arti bahasanya sekiranya kalau tujuan orang perempuan dia pakaikan bauan mewangikan badannya, dan sengaja dia tu apabila dia pakai itu dia lalu ke orang lelaki supaya orang lelaki itu dapatkan bauan dia. Maka hukumnya katanya maka perempuan itu seperti buat zina.
seperti buat zina tu maknanya dia tu mendatangi menyebabkan jatuh zina. Buat sebab kepada zina. Yang paling kurangnya zina mata. Menyebabkan jatuh zina, jadi maknanya pakai bau dia tu seolah perkara yang menarikkan orang lelaki tengok kepada dia. Apabila orang lelaki tengok kepada dia, itu dah jadi zina. Tapi zina mata. Lepas tu barangkalinya boleh jadi nak menyebabkan kepada zina yang hakiki. Zina sebenar. Zina yang dosa besar. Jadi kita boleh faham daripada di sini bahwasanya pakai bauan bagi orang perempuan itu bukan asalnya dilarang, tidak dilarangkan. Bahkan sekiranya kalau dia pakai nak keluar daripada rumah, kalau dia pakai kosak nak memfitnahkan, nak menarikkan hati-hati orang lelaki, itu adalah haram. Tetapi semata-mata dia pakai itu tak mengapa. Dan di satu lagi pulanya memandang orang lelaki memandang kepada orang perempuan yang ajnabi, dan begitu juga sebaliknya ialah orang lelaki perempuan tengok pada orang lelaki dengan tidak ada hajat, maka itu adalah zina mata. Maksud zina mata di sini apa dia? Memandang kepada perkara yang diharamkan kita memandang. Itu dah jadi kata zina mata. Maka hukumnya ialah dosa kecil. Dan telah mengeluar oleh Ibnu Adiyin dan Ibnu Asakir. Mengeluar mana tadi riwayatkan hadis serta sebutkan sanad. Mengeluar oleh Ibnu Adiyin dan Ibnu Asakir apabila ini hadis, apabila berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, apabila seorang isteri cakap sama suaminya, apa cakapan dia? Tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Dia kata kepada suaminya, tiada aku lihat, aku tak pernah lihat, tak pernah nampak daripada engkau akan kebaikan sama sekali. Dia kata tengok tak pernah jumpa kebaikan kau. Dia kata begitu, maka sungguhnya batallah amal perempuan itu. Batallah, mana hilang semua amalan kebajikan mereka itu. Dengan sebab perkataan itu apabila dia kata kepada suaminya, maka itu perkataan menyakiti kepada suami. Itu ya. Jadi maknanya di sini dilarangkan akan perkataan yang menyakiti. Seterusnya tengok dia katanya, maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Ghaliblah jatuhnya perkataan yang demikian itu. Dia katanya kebanyakan perempuan yang tidak takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, ghalib sangatlah jatuh berlaku perkataan yang demikian itu, perkataan kata aku tak pernah tengok kebaikan kau tadi. Jika berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun. Jika berbuat kebajikan, jika ada buat baik oleh suami dia pada sekalian masa, pada setiap masa suami ada buat kebajikan sekalipun, kalau perempuan itu tidak takut akan Allah, ghalibnya nak berlaku.
Sebab biasanya perkataan ini perkataan yang datang daripada orang-orang yang tidak takwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya nak berlaku gitu, walaupun suami dia tu buat baik sepanjang masa sekalipun, tetapi dia tak nampak kebaikan yang dibuat oleh suaminya, lalu tu dia katanya begitu. Kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya. Kemudian dilihatnya, jadi maknanya suami itu tak pernah buat suami dia tu penuh masa dengan buat kebajikan. Kemudian dilihatnya kejahatan suatu daripadanya. Kemudian perempuan tadi tu dia ada tengok, ada dapat tahu akan satu kejahatan daripada suaminya. Nescaya berkata ia, tiada aku lihat suatu kebajikan kamu sekali-kali. Itu sampai tahapnya begitu. Jadi ini kelakuan bagi orang yang tidak takut akan Allah, tidak takwa akan Allah. Sekiranya kalau suami dia tu buat kebajikan sepenuh masa sekalipun, hidup dia dalam buat amal kebajikan, buat benda baik, amal ibadat dan tolong dan kasih pada isteri apa semua, tetapi silap ada satu kali suami buat kesalahan, terus dia kata aku tak pernah tengok kau buat kebajikan sama sekali. Maka itulah yang maksud Nabi katanya, batallah segala amalan itu. Jadi rupa perkataan itu ialah rupa memaki oleh isteri akan suaminya. Apa tu dia nak, kalau kita tilik tu dia katanya suami, artinya isteri pun sama, nak cari katanya setiap masa baik, setiap masa tak boleh. Jadi kita manusia yang biasa, mestilah ada kekurangan, mesti adalah ada kejahatan perkara yang buruk daripada kita tu, mesti ada. Mesti ada. Pihak suami pun ada, pihak isteri pun ada, mesti kena ada. Sebab kita bukan sebagai insan yang sempurna, mesti kena ada kekurangan. Maka perkataan seperti kataan yang tersebut tu tak sepatut dikeluar daripada isteri dan tak sepatut juga keluar daripada suami. Lebih-lebih lagi suami itu kalau kita tengok dia tu banyak dalam kebaikan, maka tak patut sangatlah kata akan perkataan itu. Lagi pulanya perkataan ini atas jalan memaki. Atas jalan memaki, atas jalan menyakiti kepada suami. Tetapi kalau cara nak nasihat ke, atau nak tegur ke, atau nak tambah kebaikan dalam rumah tangga, itu lain kira pula. Sebab itu bukan dia kerana nak menyakiti, bukan dia kerana nak membaikkan. Jadi punca asalnya sebab perkataan ini dia larangkan, diharamkan dan lagi pula menyebabkan gugur pahala amalan dia tu dengan sebab perkataan ini adalah tujuan dia kata nak memakikan kepada suami, dia tak pandang baik kepada suami dan dia menyakiti kepada suami. Itu sebab tu dia katanya batallah segala amal. Seterusnya, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi di mana-mana perempuan yang minta ia akan suaminya akan tolak. Tak nak cerai. Tapi minta nak cerai itu daripada suatu kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi maknanya pihak suami itu kalau nak cari kesalahan dia tu tidak ada sebab nak minta tolak cerai saat itu, tidak ada nafkah sampai lagi pulanya suami itu tidak mengaibkan dia, tidak mengaibkan. Jadi suami itu orang solat, orang pun
Jadi maknanya kejahatan sebelah balik suami itu tidak ada. Jadi kalau kira dengan adatnya, tak sepatutlah dia minta nak cerai dengan suaminya. Padahal kalau tidak suami itu tidak ada masalah yang sepatut bercerai dia dengan suami. Tidak ada perkara yang sepatut katanya dia tak suka pada suami, dia tak solat ke masalah, tak suka pada suami sebab suami dia tak bagi nafkah, itulah cerita. Jadi maknanya kesalahan kesilapan yang di suami itu tidak ada. Maka sekiranya kalau minta cerai, minta suami tolak dengan rupanya begitu sani, daripada ketiadaan kejahatan, kalau suami itu sentiasa menyakiti kepada dia, suami itu buat tidak bagi nafkah dan sebagainya, maknanya ada salah balik suami, maka itu tak mengapa kalau dia nak minta cerai. Tengok di sini dengan sebab ketiadaan suatu kejahatan daripada pihak suami, tapi dia minta nak cerai juga, minta nak tolak juga, maka haramlah, maknanya ditegahkan, tak dibagi. Maka haramlah atasnya cium bau syurga. Maknanya tak dapat bau syurga, maknanya tak boleh masuk syurga. Sebab nak dapat bau syurga mesti kena masuk dalam syurga. Bukan kata masuk juga dalam syurga, tapi bau wangi dalam syurga tak dapat. Bukan maksud gitu. Maknanya tak dapat, diharamkan, ditegahkan, dihalangkan atasnya bau syurga. Maknanya tak dapat masuk syurga. Malaikat dia minta maaf daripada suaminya. Dengan sebab suami tidak ada perkara yang sepatut diminta cerai. Lain katanya suami tak bagi nafkah, lain pada suami itu tak solat, tak puasa, dia pun malu kat keluarga dia ada suami yang tak solat dan sebagainya. Maka itu perkara-perkara yang sepatut dia nak cerai pada suami itu tak mengapa. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, katanya tiada ditanyakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Tiada ditanyakan lelaki, yakni suami, ya, tiada dinyatakan. Hanya bahasa Arab katanya la yus'alu, tak ditanya. Tiada ditanya, bukan nyata. Tiada ditanya. Terbalik. Tiada ditanyakan lelaki. Maknanya orang lain sepatutnya jangan tanya. Jangan tanya suami pada barang yang memalu ia, pada perkara yang dia jadi malu. Malu ia akan memalu ia barang akan isterinya atas palunya. Palukan isteri. Palu pukul. Jadi ceritanya seorang suami dia pukul isteri. Dia pukul isteri. Lepas tu kita orang luar ni jangan tanya suami kenapa kau pukul isteri. Kenapa kau pukul isteri? Sebab kalau tanya barangkali sebab dia pukul isteri itu, kalau dia jawab akan jatuh malu kepada isterinya. Jadi maksud di sininya
Rusia antara suami dan isteri. Rusia dia antara suami isteri. Contohnya kalau kita katanya isteri tak solat, isteri tak solat, isteri tak puasa. Lepas tu suami dah nasihat, tak solat, tak puasa juga. Maka menyebabkan banyak-banyak kali suami adab, mengajar adab, palukan isteri. Kemudian orang luar tu tanya. Kalau tanya, suami akan jawab, kenapa kau pukul akan isteri? Suami akan jawab, kerana dia tak solat. Kerana dia bercuri masalah. Maka apabila dengar jawapan gitu, malulah isteri. Jadi maknanya sebab-sebab suami memukulkan isteri itu jangan kita tanya. Jangan kita tanya. Jangan kita tanya, jangan kita nak ambil tahu pasal-pasal itu. Sebab boleh jadinya kalau dia jawab, boleh jadi jawapan tu apabila orang dengar jawapan tu, jawapan itu memalu akan isteri. Jadi maknanya sepatutnya jangan ditanya. Sepatutnya jangan ditanya. Bahkan difaham daripada hadis ini, kalau tak berkenaan, kalau tidak ada berkenaan kita macam ayah, macam apa masalah kita orang luar masalah, hal suami isteri orang jangan kita ambil tahu. Jangan kita ambil tahu. Gitu. Maka sekiranya kalau suami ada memukul, memalu akan isteri, sekiranya kalau agaknya jawapan tu kalau jawab akan malu isteri, maka itu sepatutnya jangan tanya. Maka serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu Rusia. Barangkali jawapan itu malu balik suami pun ada kalanya jawapan itu malu isterinya. Sebab tu tak payah tanya. Jangan ditanya. Itu ya. Malaikat ada masalah nak selesai, orang yang tertentu, contohnya apabila naik kepada majlis, kepada mahkamah kemasalan, tanya nak tahu kata siapa yang salah, siapa yang betul, malaikat ada hajat gitu, bolehlah nak tanya. Tetapi kalau tak perlu, macam kawan-kawan saja-saja nak tahu, bukan untuk nak menentukan siapa yang salah, siapa yang betul kemasalan, bukan semata-mata nak membaikkan di antara suami isteri, itu tak berhajat kepada kita tanya. Sebab kalau tanya boleh jadinya jawapan itu memalukan mana-mana sebelah. Memalukan isteri artinya memalukan akan suami. Silakan. Ya. Dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda ia, aku melihat di dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Ada dan warid, jadi maknanya datang daripada Nabi, cerita ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi lah yang bercerita akan ceritaan ini. Bahawa sesungguhnya bersabda ia, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di dalam neraka. Nabi
Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi akan suasana di dalam neraka. Padahal kita maklum bahwasanya neraka itu belum dimasuki akan siapa-siapa. Tidak ada siapa lagi yang masuk neraka sekarang, dan begitu juga dalam syurga pun tidak ada siapa lagi yang masuk syurga. Sebab belum sampai masa. Yang mati telah terlepas pun sekarang di dalam alam barzakh. Masih dalam alam barzakh, tidak ada siapa yang masuk syurga, tidak ada siapa yang masuk neraka. Tidak ada lagi. Sebab sekarang semuanya yang sudah mati itu di dalam alam barzakh. Alam akhirat belum sampai. Jadi maknanya yang wakilnya, yang sebenarnya dalam neraka itu kosong, dalam syurga pun kosong. Tetapi Allah Ta'ala bagi nampak kepada Nabi gambaran syurga yang lagi akan datang, gambaran dalam syurga, keadaan suasana dalam syurga yang lagi akan datang, itu Nabi Allah Ta'ala dah bagi nampak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mana katanya Nabi ada melihat akan neraka, isi neraka, ahli neraka, orang yang masuk neraka. Padahalnya pada wakil tidak ada lagi. Semuanya Allah Ta'ala bagi nampak gambaran itu yang lagi akan datang berlaku, bagi nampak sekarang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemuliaan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan walik-walik yang paling ramainya, segala isinya, isi neraka, maknanya orang yang masuk neraka itu sekalian perempuan. Maknanya ramai orang perempuan daripada orang lelaki. Ramai orang perempuan daripada orang lelaki. Kemudian pula Nabi menyatakan sebab. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah. Jadi taat kepada Allah tu sedikit kalau nak banding dengan orang lelaki. Taat orang perempuan kepada Allah kalau banding dengan orang lelaki, taat perempuan itu lebih sedikit. Apa maksud taat di sini? Ialah buat maksud taat di sini apabila cakap pasal masuk neraka, masuk syurga di sini, maksud dengan taat itu maknanya tunaikan yang wajib, tinggalkan yang haram. Tak masuk buat amal sunat, tak masuk amalan makruh, tak masuk. Larangan, kalau kita kata larangan tu masuk juga perkara yang makruh. Kalau kira tu perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, masuk juga benda sunat. Maknanya sedikit taat mereka itu bagi Allah, maknanya jadi kekurangan tunaikan perkara yang diwajib, maknanya perkara yang wajib tidak tunai, dan ada lakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab boleh kata sebab Nabi katanya sebab jadi lebih ramai orang perempuan daripada lelaki dalam syurga. Sebabnya satunya kekurangan taat oleh perempuan akan Allah dan Rasulnya. Satu sebab. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suami mereka itu. Itu sebab yang kedua. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suami mereka itu perempuan. Dan kebanyakan tabarruj mereka itu, apa makna tabarruj? Artinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nascaya memakai ia akan kemegahan kainnya dan perhiasan, gitu. Dan berhiasi ia.
Ni setengah daripada sebab jadi ramai. Sebab jadi ramai apa dia? Masuk neraka. Dan kebanyakan tabarruj itu asal maknanya keluar daripada rumah. Tabarruj asal maknanya keluar daripada rumah. Dan kebanyakan tabarruj cara keluar orang perempuan daripada rumah. Dan kebanyakan tabarruj mereka itu orang perempuan apabila artinya apabila menghendaki ia yang perempuan keluar daripada rumah. Setiap kali dia nak keluar daripada rumah, nascaya memakai ia akan kemegahan kain. Mana pakai pakaian yang megah-megah. Kain baju yang megah-megah. Dan berhiasi ia dan dia berhiaskan akan pakaiannya. Maka itu salah satu daripada sebab. Salah satu daripada sebab jadi banyak. Itu pakai pakaian kemegahan dan menghias itu mengikut adat. Mengikut adat tempatan masing-masing. Pakai begini kalau adat katanya biasa, biasalah. Tengok adat masing-masing. Adat orang bandar, adat orang kampung, cara dia memakai itu adat dia tak sama. Lagi pulanya warna-warna pakaian tu pun tengok adat tempatan juga. Sekiranya kalau pakai begini dah jadi melebihi pada orang ramai, jadi nak menunjuk kemegahan dia, nak menunjuk comel dia, maka itu jadilah kesalahan di atas dia. Dan membanyakkan, ni setengah daripada sebab. Dan membanyakkan ia akan dan membaik ia akan dirinya. Dan membaikkan ia akan dirinya. Membaikkan ia yang perempuan akan dirinya. Maknanya membaik itu maknanya pakai minyak bau. Membaik itu maknanya mewangikan dirinya pakai minyak bau. Seperti tadi. Dan keluar ia memberi fitnah akan manusia dengan dirinya. Dan dia keluar daripada rumah tu bukan sebetul-betul nak ada hajat. Keluar pada rumah tu bukan semata-mata ada hajat nak beli barang kan, keluar nak belajar ke masalah. Bukan. Bahkan dia keluar tu tujuan memberi fitnah akan manusia. Jadi orang lelaki, manusia yang lelaki dengan dirinya. Dia pakai elok-elok, dia keluar pada rumah untuk bagi orang tengok keelokan dia. Keelokan perhiasan pakaian dia, diri dia, begitu. Itu maknanya dan keluar ia memberi fitnah akan manusia. Cara dia keluar daripada rumah tu bukan betul-betul ada hajat. Kalau keluar ada hajat pun sambilan itu dia hiaskan akan dirinya supaya menarikkan mata-mata orang lelaki kepada dia. Itu mana keluar dia tu memberi fitnah dengan dirinya, menyebabkan orang lelaki terfitnah dengan dia. Fitnah di sini bukan fitnah tuduhan. Fitnah di sini bukan fitnah tuduhan, bahkan fitnah di sini adalah fitnah yang membawa kepada perkara yang dilarang. Seperti dia pakai elok-elok, setengah pada fitnahnya menarikkan mata orang lelaki kepada dia. Dan fitnah yang membawa kepada zina atau membawa kepada penduluan bagi zina. Pada kurangnya menarikkan mata orang lelaki, menarikkan perhatian, menarikkan keinginan orang lelaki. Itu maknanya dia keluar memfitnahkan manusia dengan dirinya. Bukan maksud fitnah tu apa dia? Menipu orang ke masalah. Bukan dia. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya sejahteralah oleh segala manusia daripadanya. Sani dia katanya dia keluar daripada rumah tu tujuan dia nak memfitnahkan orang lelaki dengan diri dia.
Katanya maka jika ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Maksudnya kalau dia keluar daripada rumah dengan keadaan biasa, dia pakai biasa orang pakai, kalau dia pakai bau pun biasa orang pakai. Lepas tu dia keluar, dia tidak adalah dengan sebab keluar dia daripada rumah tu menjadi fitnah kepada orang, maka itu tak mengapa. Nescaya sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Jadi yang kata sebab tadi itu keluar menyebabkan jadi timbul fitnah. Lepas tu sekiranya kalau dia keluar daripada rumah, cara memakai, cara apa semua biasa, jadi maknanya kalau lalu di depan lelaki pun tak jadi fitnah, maka itu tak mengapa. Itulah katanya sebab, beberapa sebab yang Nabi cerita, katanya orang perempuan tu lebih ramai daripada lelaki jadi ahli neraka. Maka tujuan kitanya sebut di sini bukan nak bagi lemahkan kita daripada masuk syurga, bukan. Bahkan tujuan sebutkan hadis di sini nak bagi kita jaga daripada perkara-perkara yang dijadikan sebab-sebab tadi, supaya kita terjaga daripada sebab-sebab. Tiada. Ya ada. Maka jikalau ditakdir sejahtera, ada tiada saya. Maka jikalau ditakdir sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Salah. Ada tiada satu lagi, maka jikalau ditakdir sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, sebelah balik dia tu tidak nak memfitnahkan pada orang, tetapi tiada sejahtera oleh manusia daripadanya. Kalau dia tu tak ada mengapa, tapi boleh jadi belah balik orang lelaki itu ada jadi fitnah dengan sebab dia juga. Seterusnya, kerana inilah sabda Nabi SAW, bermula perempuan semuanya aurat, maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Nabi katanya bermula perempuan semuanya, maknanya semua, maknanya seluruh badannya adalah aurat. Dia aurat yang wajib tutup tu lain, aurat nisbah bagi haram memandang tu lain. Jadi maknanya perempuan muka tak wajib tutup. Dan sebab tu ketika solat kita tak tutup muka. Jadi maknanya bukan tutup tu tak mesti ke semua. Tapi tu ada khilaf dah. Ada khilaf. Lepas tu walaupun kita katanya tengok ketika solat tu tak disuruhkan tu perempuan tutup akan mukanya, tetapi sebelah balik perempuan tidak wajib tutup muka, tetapi haram juga tengok kepada mukanya. Jadi aurat yang wajib menutup aurat tilik kepada memandang. Jadi maknanya orang lelaki ajnabi haram memandang kepada seluruh badan orang perempuan, walaupun tidak diwajib tutup sekalipun. Jadi di sini katanya bermula perempuan semuanya, semua badan orang perempuan itu aurat. Aurat maknanya haram dipandang kepada seluruh badan orang perempuan, walaupun di situ tak wajib tutup sekalipun, seperti muka, maka tahan olehmu. Ini bukan wajib.
Bukan ini nasihat, tunjuk jalan saja. Tunjuk jalan. Maka tahankan olehmu suami-suami akan mereka itu di dalam rumah. Maknanya jangan bagi keluar daripada rumah. Lepas tu di sini kita kena ambil daripada hukum-hukum yang telah lalu bahawasanya bukan semata-mata kurung di dalam rumah, bukan maksudnya begitu. Jadi sekiranya kalau tidak ada hajat kepada keluar, jangan bagi keluar. Sekiranya kalau tidak ada hajat tu banyak. Hajat kepada keluar pada rumah yang katanya nak beli barang dan sebagainya, itu tak mengapalah kalau nak izinkan bagi keluar. Sekiranya kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat, sebaiknya jangan bagi keluar. Bahkan adakanlah dirinya di dalam rumah. Sebab tu datang setengah hadis katanya semayang perempuan di rumah tu lebih afdal daripada semayang kat masjid. Sebab kalau kita kalau setengah katanya semayang Jumaat sekalipun, sebab tu setengah pendapat tu katanya semayang Jumaat bagi orang lelaki adalah sunat muakkad. Tetapi bagi orang perempuan sunat biasa saja, bukan sunat muakkad, tidak. Tapi kalau semayang Jumaat tu tak kira lelaki perempuan dapatlah pahala 27. Dapatlah pahala 27 tapi tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Yang lelaki sunat muakkad, bagi perempuan sunat saja. Itu pun terkait sekiranya tidak ada membawa kepada fitnah. Maka di sini Nabi katanya untuk nak selamatkan perempuan dengan sebab semua badan dia tu adalah aurat, haram bagi orang lelaki ajnabi memandang kepada sekalian aurat perempuan, sekalian badan perempuan. Maka nak bagi selamat, kalau tidak ada hajat, tidak ada keuzuran, tidak ada keperluan, maka tetaplah di dalam rumah. Maka bahwasanya perempuan itu apabila keluar ia berjalan, keluar daripada rumah, berjalan pergi ke mana-mana, maka bertanya baginya oleh ahlinya. Apabila keluarga dia tanya ke mana engkau hendak pergi, maka menjawab ia, aku hendak pergi melihat akan orang sakit, nak pergi ziarah orang sakit, atau aku hendak mengikut jenazah. Mengikut jenazah tu maknanya apa? Jenazah diusung bawa pergi ke kubur, dia ikut belakang. Dia nisbah bagi orang lelaki itu sunat. Sunat kita hantarkan jenazah sampai ke perkuburan. Jadi maknanya orang perempuan tadi apabila dia keluar, maka dia jawab kata nak pergi tengok orang sakit, nak pergi ziarah orang sakit, atau nak ikut belakang jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan. Maknanya menyesatkan oleh syaitan, maknanya di dalam tipuan syaitan. Hingga mengeluar ia akan tangannya. Sehingga mengeluarkan akan tangannya. Maksudnya, jadi apabila dia keluar walaupun alasan dia tu nak menziarah akan orang sakit, sekalipun walaupun alasan dia tu nak mengiringi akan orang, akan jenazah orang mati sekalipun, tetapi dalam masa itu adakah perlu dia kepada menziarahkan orang sakit? Adakah perlu dia kepada mengikut akan jenazah? Sekiranya kalau tak perlu, tak jadi hajat, maka dalam keadaan begitu, maka syaitan akan menipu akan dia, akan menyesatkan dia. Dalam bahasa Arab, menyesat ni maknanya syaitan tutup akan matanya. Tutup akan mata. Maksudnya begini, bukan tutup betul. Maksudnya
menyesat ni syaitan tutup mata. Apabila orang kita ni kita nak pergi ke mana-mana, jangan pejam mata, nanti sesak jalan. Begitu, nak pergi ke mana, maknanya mata mesti tengok kepada jalan. Apabila kita jalan ke mana-mana, mata kita boleh tengok kepada jalan, tak jatuh dalam kesesatan. Nak balik pun balik kena. Nak pergi mana pun tak salah jalan sebab mata kita dapat memandangkan jalan. Lepas tu maksud menyesat di sini, syaitan tutup akan mata. Apabila syaitan tutup akan mata, dia terus berjalan, tak tahu ke mana dia pergi. Sebab jalan dah tak nampak dengan sebab ditutup oleh syaitan. Maka jadi sesat jalan. Itu makna katanya menyesat oleh syaitan. Menyesat oleh syaitan. Maksudnya dia akan syaitan akan menyesatkan dia, bukan sesat lawan. Sesat maknanya sesat orang kafir, bukan sesat begitu, salah jalan, tak nampak jalan. Dengan mengeluar dia akan tangannya, asal daripada tangan dia ditutup, maka membawa kepada keluar tangan. Maknanya mengeluarkan tangannya, maknanya mulai menimbulkan fitnah. Jadi di sini nasihat daripada Nabi bahwasanya kalau tak ada keperluan, tidak ada hajat, tidak ada keuzuran, tak payahlah keluar ke mana-mana. Dan sebenarnya Nabi SAW pula tiada menuntut oleh perempuan akan tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumah atau berbuat ibadat ia akan Tuhan dan mengikut ia akan suaminya. Dan sebenarnya Nabi SAW pula tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah dengan seperti bahawa ia duduk ia di dalam rumah atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya atau mengikut ia akan suaminya. Di sini katanya tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah. Tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumah. Itu perkara yang ditutup bagi perempuan ialah duduk dalam rumah atau berbuat ibadat ia akan Tuhan dan mengikut ia akan suami. Jadi itu saja perkara yang ditutup. Nak duduk ia dalam rumah, berbuat ibadat kepada Allah dan mengikut akan suaminya sekiranya kalau suami ajak nak pergi ke mana-mana. Kalau suami ajak nak bawa pergi ke mana-mana, sekiranya kalau tidak ada uzuran mesti kena ikut. Dan adalah Nabi SAW bersabda, ya, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala lelaki, padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu kepadanya. Ini masalah panjang, masalah
kelebihan tetap dalam rumah. Sabda Nabi SAW, adakah tiada kamu malu, kamu tu suami-suami, adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu. Jadi Nabi tanya kepada orang suami, katanya, kamu tak malu ke, kamu tak cemburu ke memberi akan seorang kamu, dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar. Jadi maknanya kamu tak malu ke suami, kamu tak cemburu ke, yang mana kamu bagi isteri keluar antara segala lelaki. Maknanya kamu tak malu ke, kamu tak cemburu ke, biarkan isteri kamu keluar bergaul dengan orang lelaki yang lain, padahal memandang ia kepada mereka itu, padahal isteri kamu itu memandang kepada lelaki yang lain, dan lelaki itu memandang kepada isteri kamu. Jadi maknanya Nabi tanya, kamu tak malu ke, kamu tak cemburu ke? Biarkan isteri itu keluar bergaul dengan orang lelaki ajnabi, isteri kamu pandang pada orang lelaki, dan orang lelaki pandang kepada isteri kamu. Boleh biarkan gitu. Itu maksudnya. Seterusnya, dan warid pula daripada Nabi SAW bahawa sungguhnya bersabda ia ya Nabi, meminta ampun bagi perempuan yang mengikut suaminya itu oleh segala burung yang terbang pada hawa, pada udara. Nabi sabda katanya, meminta ampun, minta ampun dosa, minta ampun dosa bagi perempuan, bagi isteri yang mengikut bagi suaminya, mengikut suaminya kepada mana-mana tempat yang suami dia ajak pergi. Maknanya suami ajak bawa, minta isteri temanlah, nak pergi ke mana-mana, boleh jadi nak pergi jauh, kereta seorang-seorang mengatuk, masalah nak bagi isteri itu keluar bersama dengan dia, jadi teman bagi dia dalam perjalanan, maka isteri pun sanggup keluar bersama dengan suaminya. Dalam masa dia mengikut suami dia pergi ke mana-mana, ketika itu meminta ampun untuk perempuan itu oleh segala burung yang terbang pada hawa. Burung-burung yang terbang pada hawa itu sentiasa minta ampun untuk perempuan itu. Itu nak cerita kelebihan apa dia, keluar bersama dengan suami, teman suami. Burung yang terbang pada hawa pun minta ampun untuk perempuan itu, dan segala ikan di dalam air pun sama juga minta ampun untuk dia. Dan segala malaikat pada langit pun minta ampun untuk dia juga. Minta ampunkan dosa, minta ampunkan kesalahan perempuan yang tersebut. Dan matahari dan bulan pun begitu juga, minta ampunkan juga untuk perempuan itu, selama di dalam keredaan suaminya, selama mana dia dalam keredaan suaminya. Tak berikut tu jangan buat masalah dengan suami pula. Selama mana tak buat masalah dengan suami, menyebabkan suami tidak redha dengan dia. Macam mana? Kalau suami kopek. Suami kita udah bisa terima suami. Itu sebelah dia. Bukan sebelah kita. Sebelah dia. Belah ni, sebelah balik. Isteri dah tunaikan. Lepas tu dia tak puas hati lagi, dia.
Ya, kalau itu salah balik dia. Jangan salah dia melarat sampai salah belah kita pula. Dia masing-masing. Dan di mana-mana perempuan yang deraka ia akan suaminya, maka di mana-mana perempuan yang deraka akan suaminya, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya. Gitu pula. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala. Hingga suka ia. Hingga suka ia. Lepas tu dia di sini. Masa muka tu dengan tidak, suami tak bersalah. Tapi dia buat hal juga. Begitu. Kalau suami menyebabkan dia buat jadi begitu, contohnya suami tak bagi nafkah, dia masam. Itu lain cerita. Jadi maknanya kalau kita katanya itu perkara yang apa dia? Yang masa muka tak sepatut. Dia nak makan ikan, suami beli daging. Contohnya begitu. Lepas tu masamlah muka. Padahal benda tu tak sepatut kan. Benar-benar gitu kecil-kecil begitu tu tak sepatut. Tapi kalau suami buat nyanyi kepada dia kemasalan, katanya sebab yang jadi salah balik suami, ya, sebab suami buat salah menyebabkan dia jadi masam, itu lainlah. Sekiranya kalau kita katanya tak patut dia buat masam muka kepada suami, tapi jadi juga. Begitu. Sehingga dia buat suka balik, maka lepas daripada murka Allah. Dan mana-mana perempuan keluar ia daripada rumah dengan tiada izin suaminya, nescaya melaknatkan dia oleh malaikat hingga kembali pulang ia, hingga balik. Dan telah datang daripada Nabi SAW bahawa sungguhnya ia bersabda, empat bagai daripada perempuan yang isi neraka, yang jadi isi neraka. Empat bagai daripada bagai perempuan yang jadi isi neraka. Suatu perempuan yang jahat perkataan atas suaminya, yang jahat, yang keji perkataannya atas suaminya. Dan jikalau gaib suaminya daripadanya, maka tiada melera akan dia, akan dirinya. Dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Itu yang pertama. Yang pertama dia katanya perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Dia memaki dia apa kepada suami dia. Mana guna perkataan yang tak elok kepada suami. Dan jikalau gaib suami dia daripadanya, sekiranya kalau suami gaib, mana suami tidak ada kat rumah, maka tiada melerakan dia akan dirinya. Apabila suami tidak ada rumah, dia buat jadi bebas. Dia nak keluar, nak apa dia, bebas. Itu maknanya tak jaga. Apabila suami tidak ada bersama, suami pergi ke mana-mana, dia duduk kat rumah, sepatutnya kena jagalah. Tetapi apabila suami tidak gaib daripadanya, maka tiada melerakan ia akan diri. Dia tak jaga, dia nak keluar, dia nak bagi siapa masuk dalam rumah, nak apa, bebas ikut dia lah. Ikut suka dia lah. Dan jikalau hadir suami, mana hadir di sini suami ada bersama dengan dia, nescaya menyakiti dia akan suami dengan lidah, yakni dengan cakap.
Jadi ketika suami ada bersama dengan dia, dia menyakitikan suami dengan cakapan. Ketika suami gaib, tidak ada bersama dengan dia, dia tak jaga akan dirinya. Contohnya dia bagi orang masuk dalam rumah masalah. Jadi maknanya dia buat bebas. Maka itu satu bagai. Dan kedua, perempuan yang membawa ia akan suaminya, akan membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Tiada kuasa oleh suami. Maknanya dia tutup akan perkara yang tak dikuasai oleh suami untuk nak tunainya. Contohnya suami dia bukan orang kaya sangat, dia nak kereta mahal masalah. Jadi maknanya dia tutup buatkan perkara yang mana suami dia tu tak kuasa, tak mampu. Ketiga, perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki. Tak menutupkan badan dia, aurat dia, badan dia daripada lelaki, yakni lelaki ajnabi yang bukan suami, bukan mahram. Dan keluar ia daripada rumah hal keadaannya memakai perhiasan dan kemegahan. Itu satu. Dia tak jaga diri dia, dia nak keluar tak pakai tudung membukakan aurat, dan dia keluar daripada rumah tu, dia suka memakai perhiasan dan yang kemegahan, supaya menarikkan mata-mata orang kepada dia. Dan keempat, perempuan yang tiada baginya cita-cita malaikat hendak makan dan minum dan tidur, dan tiada baginya gemar pada pekerjaan sembahyang, dan tiada gemar pula pada berbuat taat bagi Allah. Bagai keempat ialah perempuan yang tiada baginya cita-cita ingin malaikat hendak makan. Hidup dia nak gitu ya, makan, minum, tidur. Maknanya tak ada dalam fikiran dia tu apa dia? Tiada baginya gemar pada kerjaan sembahyang, tak fikir pun bab sembahyang, tak ingin, tak suka. Dan tiada gemar pula pada berbuat taat bagi Allah. Kalau tilik pada dia hidup dia sekadar tu saja. Boleh makan, minum, tidur, berjalan, berserenap dalam hidup hari-hari, itu saja. Jadi tidak suka kepada solat, tak suka kepada ibadat kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tiada gemar pula di dalam taat bagi suaminya. Jadi maknanya yang dia nak tu kesukaan dia saja. Kesukaan makan, minum, tidur, berjalan dan sebagainya. Jadi dalam fikiran dia tu solat, tak fikir nak solat. Taat kepada Allah dan Rasul pun tidak ada, nak taat pada suami pun tidak ada juga. Itu bagian yang keempat. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum segala perempuan yang membatahan ketahui olehmu, ini masuk tajuk yang lain pula. Jadi maknanya
tadi kita panjang masalah keluar daripada rumah. Masalah tetap, kelebihan tetap di dalam rumah. Jadi kitab kita ni dia banyak kepada hadis-hadis untuk nak menggemarkan dan untuk nak menakuti. Tapi masalah hukum-hukum tu jarang, sikit-sikit saja dia sebut. Maka tengok di sini akan masuk dalam tajuk membatahi akan suami. Nanti lagi akan datang akan panjang pula hadis-hadis yang bersangkutan dengan perkara itu. Katanya ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum syariat segala perempuan yang membatahan. Apa makna membatah? Bukan lawan mulut. yakni tiada ikut ajaran suami dan taat. Maknanya tidak ikut ajaran suami dan tidak taat kepada suami. Itu maksud katanya membatahi akan suami. Iaitu setengah daripada dosa besar. Iaitu apa dia? Membatahan akan suami. Setengah daripada dosa besar. Lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Dan yang terlebih membatahan lagi yang terlebih sangat jatuhnya itu sebab suami beristeri yang lain. Maka iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tiada ada yang demikian itu bahawa sungguhnya adalah marahnya itu seolah-olah pada barang yang disuruh Allah dan pada hukum yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya kita akhir di situ dulu sebab ni masuk tajuk lain pula. Kita akhir di situ, insya-Allah kita akan sama lagi pada kata ketahui olehmu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alina futuhal 'arifin wa nuril qulubana nurikal karim wa ja'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinka ma qara'nahu wa ma qasna wa ma sami'na faraduna alaina wa tahdina. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.